Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Nazibu Muhammad, Guru Geografi STPN dan juga merangkap pengetua sekolah menengah kebahasaan Mulu. Hari ini untuk kuliah yang ketiga kita akan bincang satu konsep khusus, iaitu konsep aktiviti manusia. Yang juga sebelum ini saya telah menjelaskan secara ringkas dalam kuliah pertama dan kuliah kedua saya. Mengapa perlu kita bincang aktiviti manusia secara khusus? Kerana segala fenomena yang berlaku sama ada yang merubah cuaca dan iklim atau yang merubah fizikal permukaan bumi, sama ada dalam topik geografi fizikal maupun topik geografi manusia, biasanya disebabkan salah satu faktor yang paling utama, iaitu aktiviti manusia. Cuma pada hari ini kita akan membincang secara khusus bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi atau boleh mengubah, terutamanya dalam tajuk geografi fizikal, iaitu yang berkaitan dengan aktiviti manusia yang mampu menjana atau mengubah atau mempengaruhi fenomena iklim dan cuaca, dan juga sedikit berkaitan dengan perubahan permukaan bumi. Hari ini kita berpandu kepada gambar raja di atas. Kita akan bincang bagaimana aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi atau mengubah fenomena cuaca dan iklim seperti kelembapan udara, yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu, yang boleh menghasilkan kejadian fenomena pula haba, yang boleh menghasilkan kejadian pemanasan global, yang boleh menyebabkan berlakunya penipisan ozon, yang boleh menyebabkan berlakunya hujan asid, yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara, yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran air. Sebelum kita melihat berkaitan antara aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi kejadian unsur-unsur cuaca dan iklim tersebut, marilah terlebih dahulu kita memahami aktiviti-aktiviti manusia yang berlaku. Dan di mana yang terpapar dalam video tersebut, maka terdapat lebih kurang 9 aktiviti yang saya paparkan di sana. Dan kita akan memahami satu persatu aktiviti-aktiviti tersebut supaya mudah kita mengaitkan dengan kejadian unsur cuaca dan iklim. Baik, yang pertama iaitu aktiviti pembalakan. Yang dimaksudkan pembalakan ini merujuk kepada penebangan pokok hutan secara besar-besaran. Ini bermakna apabila berlaku penebangan pokok, bermakna tidak ada tumbuh-tumbuhan di kawasan tersebut. Maka dengan kata lain, sudah pasti pertama, tidak akan berlaku proses pantulan cahaya matahari. Yang kedua, oleh tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, tidak akan berlaku proses perpeluhan oleh tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga juga, tidak akan berlaku proses takungan air bawah tanah apabila berlakunya hujan. Perkara-perkara ini perlu kita lihat kerana ia akan beri impak kepada cuaca dan iklimnya nanti. Baik. Yang kedua iaitu aktiviti pertanian. Pertanian di sini, kalau dibincang secara terperinci, melibatkan banyak aktivitinya. Cuma kita ambil di sini, iaitu aktiviti penyemburan racun serangga, bahan kimia ke atmosfera, dan juga aktiviti pembajaan bahan kimia pada tanah. Okey. Yang ketiga iaitu yang ditulis dalam paparan tersebut, pembakaran bahan fosil industri, atau dengan kata lain yang ketiga iaitu perindustrian. Perindustrian ini akan menghasilkan dua perkara. Yang pertama, pembebasan asap. Asap di atmosfera secara tidak langsung dia akan membebaskan gas di atmosfera. Yang kedua iaitu pembebasan sisa-sisa industri ke dalam longkan dan sungai yang berhampiran. Baik. Yang ketiga iaitu peningkatan penggunaan kenderaan atau dimaksudkan pengangkutan. Mengapa saya guna perkataan peningkatan kenderaan? Kerana peningkatan kenderaan inilah yang akan mempengaruhi cuaca dan iklim. Kalau sekiranya kadar kenderaan yang tidak banyak, tidak berlaku peningkatan, mungkin dia tidak akan beri kesan kepada cuaca dan iklim secara mendadak. Maka sebab itulah saya lebih gemar menggunakan perkataan penggunaan peningkatan pengangkutan atau kenderaan.
Yang keseterusnya iaitu pembakaran sampah ataupun pembakaran sampah terbuka. Maka secara tidak langsung, apabila pembakaran sampah terbuka sama, iaitu seperti aktiviti industri, sama dengan kenderaan, iaitu membebaskan asap di ruang udara. Asap di ruang udara tadi membebaskan pelbagai gas. Dan kalau diperkembangkan lagi, sudah pasti gas tadi pula akan menyerap haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Yang seterusnya iaitu aktiviti pelombongan. Dan kerap kali pelombongan dikaitkan pertama seperti pelombongan kuari, iaitu aktiviti memecah ketulan batuan untuk industri pembinaan. Maka secara tidak langsung ia akan membebaskan debu ke ruang udara. Baik, tetapi perlu diingat, ada satu lagi aktiviti pelombongan, iaitu pelombongan, kita boleh lihat pelombongan biji timah yang menggunakan kaedah kapal korek, di mana dalam pelombongan biji timah menggunakan kapal korek tadi, iaitu ada aktiviti proses mengasingkan biji timah dengan lumpur. Bahan-bahan lumpur tadi pula, dia akan dialihkan ke alur sungai. Maka dia akan beri kesan kepada fenomena geografi fizikal, contohnya pencemaran air tadi. Baik, yang seterusnya iaitu aktiviti penternakan. Aktiviti penternakan tadi, kita dapat lihat cara umumnya biasanya dikaitkan dengan bagaimana sisa-sisa bahan najis atau bahan-buangan peternakan tadi dibuang. Sudah pasti sebahagiannya dialihkan ke dalam alur sungai yang berdekatan. Maka ada kesannya kepada fenomena fizikal, iaitu contohnya pencemaran air. Aktiviti yang seterusnya iaitu aktiviti pembinaan. Yang dimasukkan pembinaan ini merujuk kepada iaitu pembinaan pertempatan atau bangunan. Secara tidak langsung, dalam pembinaan ini dia melakukan aktiviti seperti mengorek kawasan-kawasan tanah. Pembinaan ini juga aktiviti memecahkan struktur-struktur tanah. Maka sudah pasti ini akan memberi kesan. Contohnya dalam aktiviti pembinaan tadi terdapat pembebasan partikel, habuk dan debu dan sebagainya. Maka boleh dikaitkan dengan dalam paparan tadi, iaitu seperti pencemaran udara dan sebagainya. Baik, yang tentunya iaitu boleh dikaitkan iaitu dengan pelancongan. Okey, bagaimana pelancongan? Aktiviti pelancongan tadi yang boleh memberi kesan kepada cuaca dan iklim. Mungkin pelajar dan guru menampakkan bahawa aktiviti pelancongan tidak beri kesan kepada unsur cuaca dan iklim. Tapi secara totalinya yang dimasukkan pelancongan tadi dalam skala yang lebih luas. Maka untuk membangun kawasan pelancongan tadi mesti ada juga proses penebangan pokok. Mesti juga ada proses pembinaan. Maka ini juga boleh dikaitkan sedikit dengan kesan kepada cuaca dan iklim nanti. Dan yang seterusnya juga iaitu boleh dilihat iaitu aktiviti seperti aktiviti perikanan dan sebagainya. Maka inilah yang dimasukkan aktiviti manusia. Bagaimana aktiviti manusia tadi boleh menjanalkan kesan kepada, utamanya kesan negatif kepada unsur cuaca dan iklim yang kita lihat nanti seperti mana yang kita bentangkan tadi. Baik, sebelum saya pergi lebih jauh, mungkin pelajar dan guru masih bertanya lagi, mengapa perbincangan kita pada kali ini lebih kepada satu konsep aktiviti manusia? Baik, pelajar dan calon, kalau dilihat dalam sukatan pelajaran kita untuk geografi fizikal, terdapat 5 kali perkataan aktiviti manusia dikaitkan dalam sukatan kita, di mana fenomena iklim dan cuaca, fenomena geografi fizikal di penggalian kedua dikaitkan dengan aktiviti manusia. Contoh iaitu dalam tajuk 3.3a, 3.4d, 3.5b, 4.5b dan c, di mana apa yang saya nyatakan tajuk-tajuk itu, mereka cuba mengaitkan sukatan pelajaran tadi dengan aktiviti manusia. Ini menunjukkan bahawa aktiviti manusia ini amat penting kita kuasai untuk lebih memahami dalam fenomena yang lebih luas kesan kepada geografi fizikalnya nanti. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, adakah tidak pelajar dan guru
memahati bahawa daripada aktiviti manusia yang kita bincang tadi, yang sebenarnya ia telah menjanakan 4 perkara yang paling utama. Iaitu yang pertama, iaitu aktiviti manusia tadi yang pertama telah menyebabkan ketiadaan pokok. Sama ada aktiviti pembalakan ke, aktiviti pembinaan, iaitu menyebabkan kawasan hutan ditebang, maka ketiadaan litupan tumbuh-tumbuhan. Kesan ketiadaan litupan tumbuh-tumbuhan tadi sudah pasti dia akan menyebabkan kadar perpeluhan pada tumbuhan kurang berlaku. Kesannya, pembentukan uap air di atmosfera juga berkurangan. Maka ini akan beri kesan kepada fenomena cuaca dan iklim. Contoh, iaitu kepada kelembapan udara. Daripada ketiadaan pokok tadi juga, ia akan menyebabkan tidak berlaku proses pantulan cahaya matahari. Ini menyebabkan cara tak langsung cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi tadi boleh menyebabkan sampai dengan kadar yang tinggi. Kawasan tadi sudah pasti panas. Yang ketiga, contoh ketiadaan pokok tadi. Ini juga akan menyebabkan kurangnya berlaku takungan air bawah tanah. Kerana akar tumbuh-tumbuhan, ia juga melaksanakan proses takungan air bawah tanah apabila berlakunya hujan. Maka secara tak langsung, proses sejatan kurang. Maka uap air juga diambil kurang. Maka kesan kepada cuaca dan iklim. Apa kesannya? Kepada kelembapan udara. Baik. Kita lihat tengok yang kedua. Daripada aktiviti manusia juga tadi juga boleh menyebabkan berlaku pembebasan pelbagai gas di atmosfera. Contoh iaitu gas karbon dioksida. Contoh aktiviti manusia bagaimana? Seperti pembakaran sampah terbuka, seperti pembakaran bahan fosil industri, seperti pertanian semburan racun serangga dan sebagainya. Maka daripada pembebasan gas ke atmosfera tadi, yang pertama, sudah pasti ia akan menyebabkan berlaku pencemaran di atmosfera, iaitu kandungan gas terlampau banyak akibat aktiviti manusia tadi. Yang kedua, pembebasan gas atmosfera juga menyebabkan kandungan gas di atmosfera tadi bertambah. Contoh gas karbon dioksida, gas karbon monoksida. Kesannya gas tadi berupaya memerangkat haba, berupaya menyerap haba, menyebabkan suhu di atmosfera tadi tinggi. Dan ini boleh dikaitkan dengan fenomena cuaca iklim seperti pola haba. Boleh dikaitkan dengan fenomena cuaca dan iklim seperti kesan rumah hijau. Boleh dikaitkan dengan fenomena iklim seperti penipisan ozon dan sebagainya. Baik, yang ketiga, pembebasan gas di atmosfera juga menyebabkan kandungan gas di atmosfera tinggi. Maka ini menyebabkan kandungan asid dalam air hujan tadi juga tinggi, menghasilkan asid karbonat. Maka sudah pasti boleh menghasilkan satu fenomena dalam geografi fizikal, iaitu kesan hujan asid tadi. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, aktiviti manusia tadi juga. Daripada 10 aktiviti manusia tadi juga, ia telah menjanakan pembebasan partikel habuk dan debu. Secara tidak langsung, kandungan partikel habuk berlakunya pencemaran atmosfera. Mengapa? Kandungan partikel habuk di atmosfera tadi amat tinggi. Akibat apa? Akibat aktiviti manusia. Seperti apa? Seperti pelombongan kuari, seperti pembinaan dan sebagainya. Baik. Yang keempat yang kita lihat hasil pada aktiviti manusia tadi, iaitu membebaskan sisa-sisa ke sungai yang boleh menyebabkan pencemaran sungai. Seperti aktiviti apa? Seperti perindustrian, seperti pelombongan, seperti peternakan. Jadi ini konsep yang menunjukkan bahawa aktiviti manusia tadi, dia telah menjanakan 4 perkara yang paling utama yang boleh menyebabkan memberi kesan kepada cuaca dan iklim sesuatu tempat. Apabila kita memahami konsep ini, maka amat mudah untuk kita kaitkan pengaruh aktiviti manusia tadi pada cuaca dan iklim, sama ada kepada kelembapan suhu, sama ada pada suhu meningkat, sama ada pula haba, sama ada pemanasan global, sama ada penipisan ozon, hujan asid dan pencemarannya. Kalau difaham perkara ini secara terperinci.
Baik, setelah kita memahami aktiviti manusia, sekarang kita hendak melihat bagaimana berkaitan aktiviti manusia tersebut boleh menjanakan proses di mana dalam paparan gambar raja kita seperti kelembapan udara, suhu meningkat, pula haba dan sebagainya. Baik, tetapi sebelum untuk kita memahami kaitan di antara aktiviti manusia dengan fenomena cuaca iklim sedemikian rupa, kita terlebih dahulu mesti memahami konsep asas cuaca dan iklim dalam paparan tersebut. Contoh, berkaitan dengan konsep kelembapan udara. Secara mudahnya yang dimasukkan kelembapan udara iaitu merujuk kepada kandungan uap air di atmosfera yang tinggi, menyebabkan udara kawasan tersebut dikenali sebagai udara lembat, dan secara tak langsung kawasan tersebut udaranya berada dalam keadaan suhu yang rendah. Oleh yang demikian, apabila memahami konsep kelembapan udara tadi, sudah pasti ia akan melibatkan dua proses utama, iaitu proses sejatan dan proses perpeluhan yang boleh menghasilkan uap air di atmosfera. Maka, untuk melihat bagaimana aktiviti manusia mempengaruhi kelembapan udara tadi, iaitu mestilah melihat aktiviti manusia yang berkait rapat dengan proses sejatan dan proses perpeluhan. Maka ini akan memberi kesan terhadap kelembapan udara. Baik, contoh dalam aktiviti yang dipaparkan tersebut, yang pertama, aktiviti manusia yang pertama yang boleh mempengaruhi kelembapan udara iaitu seperti aktiviti pembalakan sendiri. Akibat proses pembalakan, secara tidak langsung tumbuhan kurang ataupun tiada. Maka ini menyebabkan proses perpeluhan yang berlaku ke atas tumbuh-tumbuhan kurang berlaku atau tidak berlaku. Maka ini menyebabkan kandungan uap air di atmosfera rendah. Maka kelembapan udara juga akan menjadi rendah. Aktiviti yang kedua mungkin dikaitkan dengan pertanian sendiri, iaitu dalam aktiviti pertanian dalam bentuk ladang. Aktiviti yang dilakukan dalam pertanian iaitu penebangan pokok terlebih dahulu, iaitu pokok semula jadi yang menghasilkan proses sejak perpuluhan dengan kadar yang tinggi. Maka apabila berlaku penebangan pokok semula jadi untuk dibangunkan kawasan pertanian, maka kawasan tersebut kurang litupan tumbuh-tumbuhan. Maka dengan ini menyebabkan proses sejak perpuluhan tidak berlaku pada kawasan tersebut, menyebabkan kandungan uap air di kawasan tersebut semakin rendah, menyebabkan kelembapan udara kawasan tersebut juga rendah. Secara tidak langsung, ia juga menyebabkan suhu kawasan tersebut semakin meningkat. Mungkin aktiviti yang ketiga yang boleh dilihat iaitu berkaitan dengan pembinaan, iaitu pembinaan kawasan pertempatan. Dalam pembinaan tersebut terdapat kawasan-kawasan yang ditebus guna, kawasan lombon dan payan yang ditebus guna. Ini menyebabkan kadar bekalan air di permukaan bumi menjadi semakin kurang. Maka secara tidak langsung ini menyebabkan proses sejatan di kawasan tersebut kurang berlaku. Kesannya menyebabkan kandungan uap air di atmosfera kurang dan menyebabkan kelembapan udara di kawasan tersebut menjadi semakin kurang. Aktiviti yang seterusnya boleh dilihat yang boleh menyebabkan berlaku kesan kepada kelembapan udara iaitu proses penurapan, iaitu aktiviti penurapan dan semi ke atas permukaan bumi. Ini secara tak langsung ia boleh menghalang daripada berlakunya proses sejatan air di dalam tanah, dan ini menyebabkan kandungan uap air di permukaan bumi juga kurang. Maka secara tidak langsung menyebabkan kelembapan udara tersebut di kawasan tersebut juga kurang. Maka apabila kita memahami konsep, iaitu konsep kelembapan tadi dikaitkan dengan aktiviti apa, dikaitkan dengan proses bagaimana, maka ini memudahkan kita untuk mengenal pasti daripada
aktiviti manusia yang tertera dalam gambar raja sebut yang mana lebih sesuai untuk dikaitkan dengan kelembapan udara, atau aktiviti manusia yang mana yang boleh mempengaruhi kelembapan udara. Jadi secara tidak langsung daripada aktiviti tersebut sudah terdapat 5 ataupun 4 aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi kelembapan udara di sesuatu kawasan. Baik, apabila kita memahami konsep aktiviti manusia mempengaruhi kelembapan udara seperti kita jelaskan tadi, maka tidak mustahil kita mampu menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan kelembapan udara. Contohnya soalan struktur yang berbunyi, jelaskan 3 kesan terhadap kelembapan udara akibat aktiviti manusia. Maka daripada penjelasan tadi, pelajar sudah pasti dapat menjelaskan 3 aktiviti manusia yang menyebabkan kesan terhadap kelembapan udara di mana kita jelaskan tadi. Yang pertama iaitu aktiviti pembalakan, yang kedua aktiviti pembinaan, yang ketiga aktiviti pertanian. Yang kesemuanya yang menyebabkan berlaku penebangan pokok, yang menyebabkan tiada letupan tumbuhan, yang menyebabkan proses sejak perpuluhan tidak berlaku, yang menyebabkan kandungan wap air di atmosfera kurang, maka secara tidak langsung dia akan memberi kesan terhadap kelembapan udara di kawasan tersebut, iaitu kelembapan udaranya adalah kelembapan udara yang rendah. Baik, kita pergi pada yang kedua, iaitu aktiviti manusia yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu sesuatu kawasan. Pelajar dan guru, aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku peningkatan suhu satu kawasan, saya rasa ini merupakan satu perbincangan yang amat penting yang perlu kita kupas secara terperinci. Kerana sekiranya kita memahami bagaimana aktiviti manusia boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu, saya jangkakan anak-anak pelajar dan juga guru dapat menjelaskan secara mudah dan mudah difahami untuk fenomena iklim cuaca yang lain seperti polar haba, pemanasan global, penipisan ozon. Mengapa? Kerana ketiga-tiga yang nyatakan tadi. Contohnya iaitu polar haba, pemanasan global, penipisan ozon dan kesan rumah hijau. Satu kesan rumah hijau tadi juga melibatkan konsep iaitu berlaku peningkatan suhu akibat fenomena-fenomena tersebut. Ini bermakna sekiranya anak-anak pelajar dan guru memahami bagaimana aktiviti manusia boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu di satu kawasan, maka secara tidak langsung aktiviti yang sama, prosesnya hampir sama, juga yang akan kita dapat bincangkan, iaitu bagaimana aktiviti manusia menyebabkan berlaku kejadian polar haba, bagaimana aktiviti manusia menyebabkan berlaku pemanasan global, bagaimana aktiviti manusia menyebabkan berlaku penipisan ozon, dan juga bagaimana aktiviti manusia menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau. Kerana konsep-konsep tersebut, seperti mana saya jelaskan tadi, ia juga melibatkan peningkatan suhu di sesuatu kawasan akibat aktiviti itu, atau akibat fenomena tersebut. Baik pelajar dan guru, sebelum kita melihat bagaimana aktiviti manusia boleh menyebabkan berlakunya peningkatan suhu sesuatu kawasan, lebih baik terlebih dahulu kita memahami bagaimana proses peningkatan suhu tadi boleh berlaku, ataupun apakah punca yang menyebabkan suhu sesuatu kawasan tadi boleh berlaku. Kerana dalam jawapan kita, inilah huraian yang perlu ada apabila fakta kita tulis, maka inilah huraian yang perlu ada dalam jawapan kita. Baik. Pada pandangan saya, ada 3 penyebab ataupun 3 proses ataupun 3 bagaimana peningkatan suhu tadi boleh berlaku di satu kawasan. Iaitu yang pertama melalui proses penyerapan haba, iaitu penyerapan haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari yang diserap, proses penyerapan haba yang berlaku di atmosfera. Maka dalam proses penyerapan haba tadi ada 3 perkara, 3 unsur yang boleh menyerap haba di atmosfera tadi, iaitu kandungan gas yang terdapat di atmosfera. Yang kedua iaitu partikel habuk dan debu. Yang ketiga iaitu unsur-unsur objek di permukaan bumi, iaitu seperti bangunan konkrit dan sebagainya. Bermakna segala aktiviti manusia yang kita bincangkan dalam
paparan gambar raja tersebut yang menjuruskan kepada aktiviti yang membebaskan gas, yang membebaskan partikel habuk dan debu, dan yang menyebabkan terdapat bahan-bahan konkrit di permukaan bumi, maka aktiviti inilah yang akan menyerap haba yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu di suatu kawasan. Sama ada peningkatan suhu di suatu kawasan atau boleh menjanakan proses kejadian pula haba, atau boleh menjanakan proses pemanasan global, atau boleh menghasilkan proses penipisan ozon, atau boleh menghasilkan proses kesan rumah hijau. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan suhu juga disebabkan oleh kurangnya kandungan wap air di atmosfera yang menyebabkan udara kering, yang menyebabkan kelembapan udara rendah, maka suhu atmosfera tersebut akan berada dalam keadaan yang tinggi atau panas. Maka apakah puncanya atau proses yang menyebabkan berlaku wap air tadi? Maka ini sudah pasti bergantung disebabkan oleh kurangnya proses sejatan dan kurangnya proses perpeluhan oleh tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan kandungan wap air di atmosfera tadi tidak ada ataupun berkurangan, atau ketiadaan letupan tumbuh-tumbuhan. Maka ini secara langsung, apabila melihat kepada aktiviti manusia, maka dilihat apakah aktiviti manusia yang menyebabkan kesan tidak berlakunya proses sejatan perpuluhan tadi. Maka secara tidak langsung ia akan menyebabkan suhu di suatu kawasan tadi meningkat. Maka ini juga kekurangan wap air di atmosfera ini juga, aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku kekurangan wap air di atmosfera ini juga, ia boleh beri kesan kepada fenomena iklim cuaca yang lain, seperti kejadian pula haba, seperti pemanasan global, seperti penipisan ozon, seperti kesan rumah hijau. Dan yang ketiga, yang punca utama atau bagaimana proses menyebabkan suhu sesuatu kawasan tadi meningkat, iaitu disebabkan kadar cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi dengan kadar yang banyak, yang berlebihan. Dan proses ini juga ada kaitannya kerana kurangnya berlaku proses pantulan oleh letupan tumbuh-tumbuhan cahaya matahari tadi, ataupun kurangnya berlaku proses fotosintesis tadi. Maka ia juga melibatkan aktiviti manusia yang menyebabkan tidak ada letupan tumbuh-tumbuhan tadi. Maka secara tidak langsung, ini juga boleh menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau, menyebabkan penipisan lapisan ozon, pemanasan global, dan juga boleh menyebabkan kejadian pula haba dalam skala skop yang lebih kecil untuk pula haba tadi. Justru itu, untuk kita menjawab huraikan aktiviti manusia yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu, berpandukan pada huraian yang saya bentangkan tadi, maka ia perlu kita melihat daripada senarai aktiviti yang dipaparkan dalam gambar raja tersebut. Maka aktiviti yang perlu kita pilih iaitu aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku pembebasan asap di atmosfera, aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku pembebasan partikel di atmosfera, aktiviti manusia yang menyebabkan kurangnya berlaku proses sejak perpuluhan, dan aktiviti manusia yang menyebabkan cahaya matahari, kadar cahaya matahari sampai ke permukaan bumi dengan kadar yang berlebihan. Dan untuk menjawab soalan lain juga, iaitu seperti dikaitkan dengan pula haba, dikaitkan dengan pemanasan global, dikaitkan dengan penipisan ozon, dikaitkan dengan kesan rumah hijau, juga boleh berlandaskan kepada jawapan sedemikian rupa, iaitu melibatkan aktiviti manusia yang membebaskan asap, yang membebaskan partikel, aktiviti manusia yang menyebabkan proses sejak perpuluhan berkurangan. Kerana konsep yang pula haba, konsep pemanasan global, konsep penipisan ozon, konsep kesan rumah hijau juga ia menunjukkan bahawa konsep ini menunjukkan bahawa berlaku peningkatan suhu di kawasan tersebut
akibat fenomena sedemikian rupa yang disebabkan oleh aktiviti manusia di samping faktor-faktor semula jadi. Ini bermakna dengan kita memahami tajuk aktiviti manusia boleh menyebabkan berlaku peningkatan sesuatu kawasan secara tidak langsung. Anak-anak pelajar dan guru dapat mengupas dengan lebih baik dan lebih memahami untuk melihat bagaimana atau bincangkan aktiviti manusia yang boleh menyebabkan berlakunya pula haba, yang boleh menyebabkan berlaku pemanasan global, yang boleh menyebabkan berlaku penipisan ozon, yang boleh menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau. Baik, setelah kita bersetuju perbincangan tadi, yang kita mengatakan bahawa peningkatan suhu berlaku disebabkan oleh 3 proses, iaitu 3 cara. Iaitu pertama disebabkan melalui proses penyerapan haba, yang kedua disebabkan oleh proses kurangnya wap air di atmosfera, dan yang ketiga disebabkan proses berlakunya kadar pancaran cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi dengan kadar yang banyak. Maka di sini berpandukan kepada 3 proses yang menyebabkan berlaku peningkatan suhu tadi. Maka cuba kita lihat apakah aktiviti manusia yang kita paparkan dalam gambar ajar tersebut yang menyebabkan 3 proses yang berlaku yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu, dan mungkin dan juga yang boleh menyebabkan berlaku proses fenomena-fenomena cuaca dan iklim yang lain seperti pula haba, penipisan ozon dan juga pemanasan global dan juga kesan rumah hijau. Baik. Yang pertama kali kita lihat dalam paparan aktiviti manusia tadi, yang pertama kita lihat aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian juga mampu telah menghasilkan proses penyerapan haba. Bagaimana? Iaitu dalam aktiviti pertanian huraiannya, dalam aktiviti pertanian, semburan racun serangga bahan kimia ke ruang atmosfera yang mengandungi pelbagai gas dan semburan tersebut. Maka gas-gas tersebut secara tidak langsung ia akan menyerap haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Maka penggunaan racun kimia, semburan racun kimia tadi ini menyebabkan berlaku penyerapan haba yang menyebabkan berlaku peningkatan suhu di kawasan tersebut. Yang kedua, kita lihat juga iaitu dari segi peningkatan penggunaan kenderaan atau pengangkutan. Iaitu dalam penggunaan kenderaan dan pengangkutan, ia membebaskan asap ke ruang udara. Maka dalam pembebasan asap ke ruang udara tadi, secara tidak langsung ia membebaskan pelbagai gas di ruang udara. Sama ada gas karbon dioksida, gas karbon monoksida. Gas tersebut dengan secara tidak langsung dia akan menyerap haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Dan ini menyebabkan haba terperangkap di ruang atmosfera, menyebabkan suhu di kawasan tersebut juga meningkat. Itu yang kedua. Yang ketiga boleh dilihat juga iaitu dari segi faktanya iaitu perindustrian. Perindustrian pembakaran bahan fosil dalam industri. Ia membebaskan asap ke ruang udara, menyebabkan asap tersebut secara tidak langsung akan membebaskan pelbagai gas ke ruang udara. Contohnya gas karbon dioksida dan sebagainya. Dan gas ini dia akan menyerap haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari di atmosfera. Ini menyebabkan suhu di kawasan tersebut juga akan panas. Begitu juga dengan pembakaran secara terbuka. Huraian yang sama bermakna ada 4 aktiviti secara tidak langsung dalam aktiviti manusia yang kita paparkan dalam gambar ajar tersebut yang telah membebaskan asap, yang dalam asap terdapat gas karbon, pelbagai gas, dan gas tersebut menyerap haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari yang berupaya menyebabkan suhu di suatu kawasan tersebut juga meningkat. Ini juga secara tidak langsung juga ia boleh digunakan pakai dalam menjawab atau membincang aktiviti manusia yang menyebabkan berlakunya kejadian pula haba. Cuma kejadian pula haba dibincang dalam skala yang lebih sempit, iaitu peningkatan suhu di sesuatu kawasan bandar lebih tinggi berbanding dengan kawasan luar bandar. Dan aktiviti ini juga yang menyebabkan berlaku peningkatan suhu atau berlakunya kejadian pula haba. Kerana konsep pula haba itu juga merujuk kepada peningkatan suhu. Baik. Yang kedua kita lihat apakah aktiviti manusia
yang menyebabkan berlakunya kekurangan wad air di atmosfera, yang menyebabkan suhu kawasan tersebut menjadi panas. Dalam paparan aktiviti manusia yang kita dedahkan, yang kita dedahkan dalam gambar tersebut. Okey, baik. Yang seterusnya iaitu wad air, iaitu dari segi dalam aktiviti manusia, iaitu pembalakan, atau kalau untuk pula haba, iaitu penebangan hutan. Apabila berlaku pembalakan atau penebangan hutan, maka tidak ada litupan tumbuh-tumbuhan. Ini secara tidak langsung menyebabkan tidak berlaku proses sejatan perpulahan pada kawasan tersebut. Dan ini menyebabkan kandungan wad air di atmosfera pada kawasan tersebut kurang. Ini menyebabkan udara menjadi panas. Jadi dengan secara tak langsung, suhu di kawasan tersebut juga akan meningkat ataupun panas. Baik, begitu juga dengan aktiviti pembinaan. Aktiviti pembinaan di sesuatu kawasan tadi, ia telah menutup permukaan bumi. Menutup permukaan bumi dengan tar dan konkrit. Seperti di kawasan bandar yang merujuk kepada fenomena pula haba. Ini menyebabkan tidak berlaku ataupun mengurangkan berlakunya proses sejatan air daripada dalam tanah. Ini menyebabkan kandungan wad air di kawasan tersebut kurang, dan ini menyebabkan suhu di kawasan tersebut juga panas. Baik. Yang ketiga yang saya terlupa, iaitu berkaitan dengan penyerapan haba tadi, iaitu melibatkan penyerapan haba oleh partikel-partikel habuk dan debu. Dalam paparan aktiviti manusia yang kita dedahkan dalam gambar raja ini, mungkin salah satu aktiviti manusia yang boleh diambil kira iaitu aktiviti pelombongan, di mana pelombongan kuari contohnya. Dalam pelombongan kuari, mereka menjalankan aktiviti memecahkan struktur batuan. Dan dalam pemecahan struktur batuan tadi, ia sudah pasti membebaskan partikel habuk debu di atmosfera. Dan partikel habuk debu di atmosfera tadi juga, dia telah menyebabkan berlakunya proses penyerapan haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Menyebabkan ruang lingkup kawasan tersebut akan menjadi panas, suhunya menjadi panas. Baik, begitu juga dengan aktiviti pembinaan. Dalam aktiviti pembinaan, berlaku proses pengorekan tanah, berlaku proses meratakan tanah. Jadi secara tidak langsung, ia akan mendedahkan pembebasan partikel habuk dan debu di ruang atmosfera. Maka habuk dan debu di ruang atmosfera tadi, ia berupaya menyerap haba yang dipancarkan oleh pancaran cahaya matahari. Maka kawasan tadi suhunya sudah pasti panas. Dan jawapan ini juga, aktiviti pembebasan partikel habuk dan debu yang disebabkan oleh manusia, iaitu melalui proses pelombongan dan pembinaan tadi juga, boleh kita bincangkan untuk membincang tajuk aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku pula haba. Benda yang sama. Untuk kita membincang aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku pemanasan global. Benda yang sama. Untuk membincangkan aktiviti kesan rumah hijau. Benda yang sama. Untuk membincangkan penipisan ozon. Benda yang sama. Maka itulah dua perkara yang menyebabkan, dua proses yang menyebabkan berlaku peningkatan suhu, iaitu penyerapan haba dan juga berlakunya kurangan wad air di atmosfera. Dan yang ketiga, iaitu merujuk kepada kadar pancaran cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi dengan kadar yang banyak. Apakah aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku sedemikian rupa? Maka ia juga merujuk ke salah satunya, merujuk kepada pembalakan, di mana dalam pembalakan tadi menyebabkan kawasan tersebut tiada litupan tumbuh-tumbuhan, kurang liputan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan penebangan pokok di kawasan bandar, menyebabkan kawasan bandar tidak ada litupan tumbuh-tumbuhan, kurang litupan tumbuh-tumbuhan, merujuk untuk pula haba. Maka secara tidak langsung, cahaya matahari dipancarkan, tidak berlaku proses pantulan oleh cahaya matahari. Tidak berlaku proses pantulan oleh tumbuh-tumbuhan. Tidak berlaku proses fotosintesis oleh tumbuhan. Menyebabkan kadar cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi tadi berlaku dengan kadar yang banyak. Dengan lebih menyebabkan suhu di kawasan tersebut, suhunya lebih tinggi atau panas. Jadi dengan kata lain, aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku peningkatan suhu, kita boleh rumuskan terdapat beberapa aktiviti manusia. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, pengangkutan. Yang ketiga, perindustrian. Yang keempat, pembakaran secara terbuka.
yang boleh menyebabkan berlaku pembebasan asap, pembebasan gas yang boleh menghasilkan proses penyerapan haba yang dipancarkan oleh pancaran matahari yang menyebabkan suhu kawasan tersebut juga panas. Maka itu yang pertama. Yang kedua, yang seterusnya iaitu proses pelombongan, proses pembinaan. Ia akan membebaskan partikel di atmosfera yang menyebabkan partikel habuk dan debu tadi. Ia juga berupaya menyerapkan haba di atmosfera, haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari, menyebabkan suhu di kawasan tersebut juga panas. Aktiviti yang seterusnya iaitu aktiviti pembalakan dan aktiviti penurapan. Penurapan tar dan semi di permukaan bumi. Ia menyebabkan kadar sejatan, kadar sejat perpelahan yang berlaku dengan kadar yang sedikit, menyebabkan uap air di atmosfera berkurangan, kesannya menyebabkan suhu di kawasan tersebut juga tinggi. Dan yang terakhir yang boleh diambil kira itu aktiviti pembalakan, menyebabkan tumbuhan tidak ada, kurang litupan tumbuh-tumbuhan, menyebabkan pancaran cahaya matahari tidak berlaku proses pantulan oleh tumbuh-tumbuhan dan proses penyerapan cahaya oleh tumbuh-tumbuhan, maka kadar cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi tadi berlaku dengan kadar yang tinggi. Maka inilah aktiviti-aktiviti manusia yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu di sesuatu kawasan melalui proses penyerapan haba, melalui proses kurangnya proses sejat perpelahan dan melalui kadar pancaran cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi dengan kadar yang banyak atau berlebihan. Dan ini jugalah yang kita boleh guna pakai aktiviti manusia untuk menghuraikan bagaimana aktiviti manusia menyebabkan berlaku, mempengaruhi fenomena iklim cuaca yang lain seperti kejadian polar haba, kejadian pemanasan global, penipisan ozon dan juga itu kesan rumah hijau. Mengapa? Kerana 4 fenomena ini, ia juga melibatkan, ia juga dibincangkan, ia juga memberi kesannya iaitu peningkatan suhu di suatu kawasan ataupun berlaku pemanasan di suatu kawasan disebabkan oleh 4 fenomena tersebut. Maka aktiviti yang sama juga menyebabkan berlaku pemanasan di kawasan tersebut melalui 4 fenomena yang kita nyatakan tadi. Contoh kita ambil iaitu berkaitan dengan kejadian polar haba. Konsep polar haba merujuk kepada kawasan bandar. Suhu di kawasan bandar lebih panas daripada suhu di kawasan luar bandar. Bermakna merujuk kepada suhu. Jadi apakah aktiviti di kawasan bandar tadi yang menyebabkan suhu di kawasan bandar tadi panas? Suhu di kawasan bandar tadi lebih tinggi daripada kawasan luar bandar. Maka sudah pasti jawapannya aktiviti yang sama, iaitu yang kita bincangkan tadi. Huraian yang sama. Mengapa? Iaitu suhu tinggi tadi melalui 3 proses. Itu penyerapan haba, iaitu melalui kurang proses sejat perpelahan dan melalui kadar cahaya matahari sampai ke permukaan bumi dengan kadar yang tinggi. Begitu juga dengan pemanasan global. Pemanasan global merujuk kepada peningkatan suhu secara mendadak dalam bentuk skala mikro, skalanya lebih luas. Peningkatan suhu bermakna suhu tinggi. Suhu tinggi dia apa aktivitinya? Maka aktiviti manusia. Apa aktiviti manusia menyebabkan berlaku pemanasan global? Benda yang sama. Baik, begitu juga dengan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau merujuk kepada proses pemerangkapan, proses penyerapan haba, proses pemerangkapan haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari di sesuatu kawasan menyebabkan kawasan tadi panas. Maka benda yang sama juga merujuk kepada pemanasan kawasan tersebut, aktiviti manusia yang kita bincangkan tadi. Begitu juga dengan penipisan lapisan ozon. Maka inilah aktiviti manusia yang kita bincang pada hari ini untuk aktiviti manusia yang menyebabkan berlakunya peningkatan suhu melalui 3 proses penyerapan haba, kurang sejak perpelahan, kadar cahaya matahari sampai ke muka bumi yang dengan kadar yang banyak. Maka dengan jawapan tadi kita akan lihat
aktiviti bagaimana yang melibatkan 3 perkara tadi secara tidak langsung. Kita sudah dapat membincangkan fenomena seperti pula haba, penipisan ozon, kesan rumah hijau dan juga pemanasan global. Walau bagaimanapun, cikgu dan pelajar boleh membincangkan juga aktiviti manusia yang lain yang boleh menjanakan proses fenomena yang boleh menjanakan fenomena cuaca dan iklim seperti pula haba, kesan rumah hijau, penipisan ozon dan sebagainya, iaitu seperti aktiviti penggunaan CFC dan sebagainya. Dan pada hari ini yang kita bincang adalah aktiviti manusia yang menyebabkan berlakunya fenomena cuaca dan iklim tanpa membincangkan faktor-faktor lain, iaitu faktor-faktor semula jadi. Oleh yang demikian, saya cadangkan kepada semua guru-guru dan juga pelajar perlu bincangkan benda ini secara terperinci, iaitu bagaimana aktiviti manusia yang boleh menjanakan fenomena cuaca iklim secara terperinci seperti pula haba, penipisan ozon, kesan rumah hijau dan pemanasan global. Cuma hari ini saya menggunakan pendekatan aktiviti manusia yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu, dan isinya, jawapannya boleh diguna pakai dalam menjawab ataupun bincang tajuk-tajuk pula haba, penipisan ozon, kesan rumah hijau dan juga pemanasan global, tapi tidak lari daripada konsep asas fenomena tersebut. Dan saya cadangkan juga kepada cikgu-cikgu nanti supaya ia membincangkan juga, iaitu faktor-faktor semula jadi yang lain yang boleh menyebabkan berlaku fenomena tersebut, seperti kejadian La Nina, seperti kejadian kemarau, seperti kejadian El Nino, seperti kejadian siklon, tiupan angin monsun dan sebagainya, yang boleh mempengaruhi, yang boleh menyebabkan berlakunya fenomena cuaca dan iklim tersebut. Cuma pada hari ini, satu lagi sebelum kita berhenti, iaitu kita lihat aktiviti manusia yang boleh menjanakan hujan asid, yang boleh menyebabkan berlaku hujan asid. Jadi konsep hujan asid yang kita bincang sebelum ini, kita mengatakan hujan asid ini merupakan di mana air hujan di atmosfera pada peringkat awalnya air hujan yang tidak bercampur dengan sebaran unsur-unsur lain, apabila sampai ke atmosfera, ke ruang atmosfera, ia akan bercampur dengan pelbagai gas, terutamanya gas karbon dioksida dan monoksida, yang menyebabkan dia akan membentuk satu asid dalam air hujan tersebut yang dikenali sebagai asid karbonat yang dalam air hujan tadi. Maka apabila jatuh ke permukaan bumi, ia akan menghasilkan hujan asid. Maka dengan sini, untuk memahami apakah aktiviti manusia yang boleh menyebabkan, menjanakan proses kejadian hujan asid tadi, maka sudah pasti anak-anak pelajar boleh memilih aktiviti manusia tadi yang membebaskan gas di ruang udara. Gas, contohnya aktiviti manusia bagaimana? Iaitu seperti pertanian, seperti pengangkutan, seperti perindustrian, seperti pembakaran terbuka, di samping dengan penggunaan CFC dan sebagainya. Maka aktiviti ini dia akan menyebabkan gas di atmosfera, dan gas di atmosfera, contohnya gas karbon dioksida tadi, dia akan bercampur dengan air hujan dan secara tak langsung dia akan membentukkan satu asid air hujan yang dikenali sebagai asid karbonat dan sebagainya. Maka ia akan membentuk hujan asid di atmosfera. Bermakna dengan kita memahami konsep aktiviti manusia yang boleh menyebabkan 3 perkara: penyerapan haba, kurang sejak perpelahan, dan kadar cahaya matahari sampai ke bumi dengan kadar tinggi, maka kita sudah mampu menguasai kesemua tajuk tadi. Saya cadangkan untuk membincangkan perkara ini lebih supaya lebih memahaminya, supaya guru dan pelajar bincang secara terperinci tajuk ini, dan dengan berdasarkan konsep aktiviti manusia boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu. Dan yang terakhir dalam paparan ini itu juga aktiviti manusia yang menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran air. Maka pencemaran udara dan aktiviti manusia yang menyebabkan pencemaran udara sudah pasti dalam aktiviti manusia yang kita paparkan tadi. Pilih yang mana aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku pembebasan gas, yang mana aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku pembebasan partikel habuk dan debu. Kerana inilah aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku pencemaran udara, menyebabkan kandungan gas dan kandungan partikel habuk di ruang udara menjadi semakin tinggi. Contoh iaitu seperti aktiviti pertanian.
aktiviti pengangkutan, aktiviti industrian, aktiviti pembakaran terbuka. Ini yang akan menyebabkan gas luar udara, yang menyebabkan kandungan gas tadi tinggi, maka berlaku pencemaran udara. Kalau partikel harbon lebih debu, contohnya iaitu seperti aktiviti pelombongan dan pembinaan, maka ini dikaitkan dengan pencemaran udara. Dengan kita hanya memahami satu gambar saja ini, kita mampu juga menjawab berkaitan dengan pencemaran udara. Begitu juga dengan pencemaran air. Saya rasa ini perkara yang amat mudah. Apabila dilihatkan paparan gambar saja ini, kita mampu untuk mengungkapkan perkara-perkara ini. Baik, sebelum saya berhenti untuk kali ini, saya cadangkan supaya guru dan pelajar gunakan konsep ini dan cuba melihat soalan-soalan tahun-tahun yang sudah dalam geografi fizika. Untuk pengajian kedua, cuba kaitkan semula dan cuba buat latihan untuk menjawab soalan tersebut berdasarkan kepada konsep yang kita bincang pada hari ini. Saya yakin dengan konsep yang kita utarakan pada hari ini, anak-anak pelajar dan juga guru mampu untuk menjelaskan konsep aktiviti manusia mempengaruhi atau menjanau atau menghasilkan fenomena cuaca dan iklim atau menghasilkan fenomena fizika seperti kelembapan udara, suhu meningkat, pola haba, pemanasan global, penipisan ozon, kesan rumah hijau, hujan asid, pencemaran udara dan pencemaran air. Saya yakin anak-anak pelajar dan guru mampu membincangkan dengan cara terbaik dan memahami konsep ini dengan cara terbaik. Tapi ingat, jangan lupa boleh juga dibincang faktor-faktor semula jadi yang lain yang boleh mempengaruhi kejadian fenomena tersebut. Jadi, cukup untuk kali ini, untuk kuliah yang ketiga daripada saya, Cikgu Muhammad Nabi Muhammad, pengutus Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, dan sekiranya berlaku sebarang kekurangan kesilapan, saya mohon cikgu-cikgu yang lebih arif supaya memurnikan semula perbincangan kita pada hari ini supaya memberi impak yang lebih tinggi kepada anak-anak pelajar kita dalam pencapaian geografi STPN Penggat yang kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.